Dan tanda besar Allah, janganlah tuan-tuan sekalian tak jumpa pun tak apa. Ramai dari kita mengatakan kalau nanti tak lama Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi keluar, jangan kita ingatkan Imam Mahdi keluar tu kita akan sambut dengan spanduk, dengan pukul kompang, tala'al badru alaina. Allah, bahkan sebelum keluarnya Imam Mahdi tak tahu 50% daripada kita sekarang ni masih hidup ke tidak. Dan daripada yang hidup tu tak tahu 50% masih ada iman lagi ataupun tidak. Begitu dahsyatnya serangannya zahir dan batinnya. Begitu dahsyatnya sekali pukulannya. Baru keluar Mahdi. Baru keluar Mahdi. Ya, baru keluar Mahdi. Sangat-sangat ganas peperangannya. Sangat-sangat menakutkan sekali apa tindakan-tindakan orang-orang jahat terhadap orang-orang mukmin. Baru keluar Imam Mahdi. Apabila Imam Mahdi keluar, baginda mengatakan seperti tasbih putus. Lepas satu-satu akan terus segera keluar. Akan segera keluar. Ya. Apabila Mahdi sudah keluar, itu bermakna sudah hampir sangatlah. Dan yang akan datang selepasnya itu dah tidak bukan perkara kecil-kecil lagi. Perkara yang sangat besar. Dalam zaman Mahdi, akan berlaku tengah perang-perang sangat besar. Umat Islam tengah ditindas-tindasnya. Keluar Sayyidina Imam Mahdi. Kemudian ketika itu orang kufar tidak pangku tangan. Mereka resah dan gelisah. Takdir diujinya umat Islam. Allah Ta'ala lepaskan Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Mereka dapat pembelaan. Umat Islam makin ditindas lagi. Yang sudah ikut Imam Mahdi segelintir itu pun akan berbondong-bondong keluar. Nabi mengatakan, kau lihat orang masuk Islam berbondong-bondong. Akhir zaman orang akan keluar dari Islam berbondong-bondong. Grup-grup akan keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Zaman Imam Mahdi sendiri masih ada. Zaman Imam Mahdi sendiri masih ada. Dajjal keluar, orang akan tinggalkan Imam Mahdi kerana tak tahan dan dengan ujian yang dihadapi mereka nak bersabar di bawah imam yang beriman ini. Maka lepas itu turun Nabi Isa AS, perang lagi, Allah, umat Islam semakin sikit lagi, perang lagi, kemenangan di pihak Islam sedikit saja, tapi manusia yang masih baki atas muka bumi ini. Semua kerosakan belaka kita tengok di sana sini semuanya tu. Aman damai 40 tahun. Dalam pentadbiran Nabi Isa AS, itu pulaknya keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj pulaknya keluar. Habis lagi orang manusia dimakannya semua tu, dibinasakannya. Nabi Isa mohon kepada Allah Ta'ala, hapuslah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tak lama dalam aman damai, wafat pula Nabi Isa AS. Lepas wafat Nabi Isa, orang mula sekejap aja orang mula jadi kufar balik semula. Boleh menjadi kafir balik semula. Kemudian lepas daripada itu, Kaabah akan runtuh. Kaabah akan runtuh, Quran akan diangkat hilang. Kemudian lepas daripada itu, matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit daripada barat, umur dunia ini hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Hanya beberapa hari saja lagi. Jadi kalau kita boleh pandangkan alam semesta ini macam tubuh manusia, apabila matahari terbit daripada barat, dosa dah tak terampun lagi, pintu tobat dah tertutup. Jadi apabila matahari terbit daripada barat, umpama kalau umur manusia seperti dia sudah gharah-gharah. Sudah sakaratul maut, sudah hampir mati bila-bila saja. Bila-bila saja. Apabila Mahdi keluar, itu ibarat umur manusia sudah sampai sakaratul maut. Sudah sampai sakaratul maut. Sudah endingnya. Tapi nyawa masih baru ditarik. Nyawa masih baru ditarik, belum sampai sini. Masih boleh minta ampun. Dan sekarang ini belum sampai sakaratul mautnya, tetapi dunia sudah sakit tenat. Dunia sudah sakit tenat, sudah parah. Ya. Begitu sakit tenat, akan sampai waktu cabutnya. Waktu cabutnya itu bila? Itulah keluarnya Imam Al-Mahdi. Tapi itu baru tanda-tanda kecil. Sekarang nak masuk tanda besar. Kitab yang kita baca ni saja, sudah ada orang bilang, wah ini baca ni, kitab ni, apa keterangannya ni, macam apa membidas orang, mengkritik orang, menghasut orang. Sebenarnya bukan akulah, daripada kitab Nabi. Nabi yang mengatakan tentang orang macam mana sikapnya, macam mana jeleknya, macam mana apa tingkah lakunya, macam mana tak takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin banyak yang makan cili sebab itu yang rasa pedas. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk dalam kitab ini, dipetikkan daripada surah Al-Qamar ayat 1 sampai 8. Sama-sama kita baca tuan-tuan sekalian, tengok dah masuk ke belum? Dah masuk ke belum? Ini adalah surah ini, ayat ini adalah untuk diambang keluarnya Imam Mahdi. Diambang keluarnya Imam Mahdi, diambang keluarnya Dajjal. Dan nanti kita akan tahu sekuensnya keluarnya ya. Dia nanti Mahdi keluar dulu, nanti Dajjal. Sebelum Dajjal akan kemarau 3 tahun. Kemudian nanti keluar Dajjal, nanti keluar Nabi Isa. Nabi Isa tadbir selama 40 tahun. Mahdi tadbir 5 tahun atau 7 tahun, 7 tahun atau 9 tahun. Ya.
Baik, itu semua ada angka-angkanya, tetapi bukan dia lepas satu-satu. Mahdi dah keluar. Dah Mahdi keluar, nanti baru kemarau 3 tahun. Baru Dajjal keluar. Bukan ya. Kadang-kadang dia overlap. Kadang-kadang kemaraunya dia dahulu. Kemarau dahulu. Perang, porak-peranda. Mahdi keluar. Tak lama terus Dajjal keluar. Tak lama Dajjal keluar. Kemudian lepas Dajjal keluar, Mahdi akan takbir berapa tahun lagi. Dan berapa tahun itu dengan Nabi Isa yang 40 tahun mungkin overlap. Mungkin overlap. Jadi kalau disusun, bermakna umur dunia bukanlah setakat lagi apa Imam Mahdi keluar 7 tahun. Kemudian lepas itu kemarau 3 tahun. Jadi 10 tahun. Lepas itu Dajjal 40 hari. Lepas itu Nabi Isa 40 tahun sama sekali lagi 50 tahun. Begini-begini tidak ya. Dia overlap. Mungkin hanya berapa hari lepas Imam Mahdi Dajjal pula keluar. Tidak mustahil. Kemudian lepas itu Nabi Isa pula turun. Jadi dia overlap. Berapa tahun dalam pentadbiran Imam Mahdi dia membimbing Nabi Isa alaihissalam. Ya, membimbing Nabi Isa alaihissalam. Dan ini semua ni berhubung kait dengan kita ya. Jangan kita sangka nanti akan berlaku di Timur Tengah saja, di Syam, di Syria. Sampai kita di sini sekalipun ya. Kita di sini sekali jejas. Kita ni semua dalam prosesnya lah. Baik itu sekarang ni PKP. Sekarang PKP, ulama-ulama luar tak boleh datang sini. Ulama kita tak boleh pergi tempat luar. Mau tak mau setiap tempat mesti menghasilkan ulama dia sendiri. Mau tak mau ulama bagi setiap tempat dia kena bertanggungjawab terhadap tempat dia sendiri. Itu yang Nabi Isa apabila turun nanti, Imam Mahdi jemput dia jadi imam, dia mengatakan imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu. Jadi imam kamu di kalangan kamu. Sekarang kita dah tak boleh nak panggil orang Hadramaut datang. Dah tak boleh call habaib daripada Indonesia datang. Kita orang kita pun dah tak boleh nak pergi ke tempat lain. Masing-masing kena tanggungjawab terhadap masyarakat sendiri. Masing-masing. Sebab itu dan dalam PKP akan terbit nanti satu leader, satu pemimpin yang boleh memimpin umat dengan baiknya. Dan dalam soal keagamaannya beri panduan pada yang tepatnya. Takdirnya Allah Ta'ala, tuan-tuan guru kita pula meninggal banyaknya dalam waktu begini. Pondok sekian meninggal tuan guru, kiai sekian, habib sekian yang top guy. Pemimpin-pemimpin semua tu meninggal. Kalau meninggal jadi apa tuan-tuan sekalian? Kita ni semua jadi seperti yang ditinggalkan, seperti anak ayam kehilangan ibu. Maka kita semua akan bertempiaran. Dan semua masing-masing akan cari siapa agaknya kita boleh rujuk ya. Siapa agaknya kita boleh minta nasihat ya. Nanti yang jujur-jujur dan ikhlas-ikhlas akan ditemukan Allah Ta'ala dengan yang imamukum minkum ini. Imam Gaum ini ya. Nanti dia akan dipandu oleh Allah Ta'ala. Beliau inilah nanti akan bertanggungjawab untuk mengatakan ini Mahdi, ini bukan Mahdi. Ini Mahdi, ini bukan Mahdi. Ini perang sabilillah, ini perang bukan sabilillah. Beliau yang akan nanti tanggungjawab. Siapa orangnya? Wallahu alam. Pokoknya umat ini pasti akan dibimbing oleh seorang wakil-wakil Rasulullah senantiasa. Sampai dia yang menunjukkan kita betul Mahdi dah keluar. Mari kita bayat kepada Mahdi. Bukan, ini bukan Mahdi, ini palsu. Bahkan ini bukan penyelamat, bahkan ini adalah daripada Dajjal. Ada orang yang akan dapat kesan, ada orang akan dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, ada orang akan dapat membimbing. Semua yang kita lihat sekarang ini, kita tengok pattern itu menjurus kepada itu. Kepada apa yang dari programkan, dari plankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kufar ada dengan plan dia. Plan dia itu pun di bawah plan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Plan dia pun di bawah plan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita akan lihat satu perkara akan berlaku ya. Nabi Muhammad